Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Saya dengan kawan-kawan baru saya di dalam talian ada 4 orang. Kesemuanya mereka, kalau Mira boleh tengok sikit muka-muka mereka, masih lagi kekal bertenaga dan momentum. Mana Adlina, Nasrullah, Nadwa, Yongwei. Okey tak semua? Okey, semuanya okey kerana hari ini kita nak belajar tentang nisbah dan kadaran untuk murid-murid tingkatan 1. Baiklah Cikgu Amni, untuk segmen ini, apa pula yang Cikgu nak kongsikan kepada mereka di rumah? Okey, baiklah Mira, saya teruskan dengan slide saya. Okey, jadi kita akan belajar standard pembelajaran yang kedua, bagaimana kita nak menentukan nilai tidak diketahui dalam suatu kadaran. Okey, baiklah, buat pengetahuan murid-murid kat rumah dan juga murid-murid kat GM, okey, kita ada 3 cara untuk menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Okey, baiklah, cara yang pertama ataupun kaedah yang pertama, kita boleh gunakan kaedah unitari. Okey, yang kedua, kita akan gunakan kaedah pendaraban silang, dan yang ketiga, kita boleh gunakan kaedah kadaran untuk mencari nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Baiklah, saya akan bagi satu dan saya akan terangkan satu contoh soalan yang menggunakan 3 kaedah yang berbeza. Kita akan pergi kepada kaedah yang pertama. Okay, soalan contoh di situ adalah kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt per jam. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt per jam? Okay, kaedah unitari. Kaedah unitari adalah yang pertama, kita nak mencari nilai ataupun kos tenaga elektrik bagi 1 kilowatt per jam, seperti yang murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah dapat lihat di kaca TV masing-masing. Okey, kita akan bahagikan 43.6 sen, kita bahagikan dengan 2, Mira, sebab kita nak mencari nilai dalam 1 kilowatt per jam. Okey, itu kita panggil sebagai unitari. Uni sebab kita stand bagi 1 lah. Okey, kemudian kita akan dapat jawapannya adalah bersamaan dengan 21.8 sen bagi 1 kilowatt per jam. Okay, jadi kita nak cari kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt per jam, maka kita hanya perlu darabkan 30 kilowatt per jam, kita darabkan dengan nilai 21.8, maka kita akan dapat 654 sen bagi 30 kilowatt per jam. Okey, itu kita panggil sebagai kaedah unitari. Okey, yang kedua, kita akan bagaimana kita nak gunakan kaedah kadaran, okey, bagi mencari nilai yang tidak diketahui. Okey, konsep kadaran adalah kita menulis nisbah tersebut dalam bentuk pecahan. Okey, maka dekat situ murid-murid dapat lihat, okey, kita gunakan 43.6 sen, kita letak dalam bentuk pecahan iaitu per dengan 2. Okey, bersamaan dengan kita nak mencari nilai bagi 30 kilowatt per jam, maka kita bersamaan dengan saya letakkan di situ X, okey, mewakili kita nak cari nilai harga dalam 30 per kilowatt per jam, okey, per dengan 30 kilowatt per jam. Okey, maka dekat situ dapat kita lihatlah, okey, 2 kilowatt per jam kita nak jadikan sebagai 30, kita perlu darabkan dengan 15. Okey, maka macam sebelum ni kita dah tahu, okey, kalau bahagian bawah pecahan kita darabkan dengan 15, okey, kita dan bahagian atas tu kita perlu darabkan dengan nilai yang sama iaitu 43.6 darab dengan 15, maka kita akan dapat 654 sen. Okey, sama jawapan dengan kita gunakan kaedah unitari. Okey, kadaran kita mencari kadar yang sama. Okay, ataupun kita mencari nilai yang setara. Okey. Yang ketiga ada kaedah pendaraban silang. Kebiasaannya murid atau murid-murid dekat GM dan saya sendiri pun, Mira, okey, lagi lebih suka menggunakan kaedah pendaraban silang. Kita lihat dekat situ. Okay, katakan kos tenaga elektrik bagi 30 kilowatt per jam ialah X sen. Okay, saya wakilkan X untuk mencari nilai harga. Okey, maka kita gunakan sama juga, kita tulis dalam bentuk pecahan 43.6 sen per dengan 2 kilowatt per jam bersamaan dengan X
per 30. Kalau kaedah sebentar tadi, kaedah kadaran kita mencari kadar yang sama. Okay, tapi kalau kaedah pendaraban silang, kita perlu darabkan silang. Okay, 43.6 kita darabkan dengan 30 bersamaan dengan 2 darab dengan X. Okay, maka murid-murid dapat lihat di situ, okay, 2X adalah bersamaan dengan 43.6 darab dengan 30. Okay, untuk mendapatkan nilai X, kita perlu bawa 2 ke sebelah kanan, maka kita akan bahagikan nilai tersebut. Maka jawapan yang kita akan perolehi adalah 654 sen. Mana-mana kaedah, okay, kita boleh akan dapat nilai yang sama. Kita ada kaedah unitari, kaedah kadaran dan juga kaedah pendaraban silang. Terpulang kepada murid-murid kaedah mana yang kita rasa macam lebih senang untuk kita tulis. Ya. Okay. Baiklah murid-murid, faham? Bagaimana? Setakat ini boleh faham tiga-tiga kaedah? Okay, faham? Faham, cikgu. Okey, kalau murid-murid dekat GM sudah faham, okey, murid-murid dekat rumah pun sudah faham. Okey, apa kata kita pergi kepada soalan contoh, okey, untuk menguji kefahaman murid-murid. Okey, kita ada soalan contoh yang pertama. Saya akan bagi masa kepada murid-murid, okey, baca soalan dengan teliti dan juga cuba cari dan juga cuba selesaikan soalan berikut. Okey, baiklah. Boleh? Mira nak cuba apa boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Tapi saya bacakan soalan terlebih Okey, dahulu, boleh, cikgu ya. Baiklah, soalannya, terdapat 200 orang pemain dalam 8 pasukan rugby yang menyertai satu karnival sukan. Tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan yang sama. Ya. Wow. Okey, kalau macam tu jawapan Mira nak buat 200 per 8. Ya, betul. Okey. Bersamaan, ini yang kita nak cari ni. Betul. 2 pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Okey, X per 2. Ya, betul. Itu jawapan saya. Kita tengok macam mana murid-murid dalam talian selesaikan soalan ini. Ada yang dah siap? Okey, ada yang dah siap, cikgu? Ada yang cuba nak jawab? Siapa ingin mencuba? Oh, Yong Wei. Yong Wei. Okey, Yong Wei nak cuba jawab? Siapa yang nak cuba? Yong Wei. Okey, Yong Wei. Boleh tayangkan jawapan Yong Wei pada skrin. Okey, Yong Wei dapat berapa dekat situ? 50 orang pemain dalam 2 pasukan. Okey, 56 pemain dalam 2 pasukan. Sama tak dengan jawapan Mira? Sama, cikgu. Sama. Okey, kita akan dapat 56. Betul ke 56 ke 50 orang pemain? Yong Wei saya kurang dengar tadi. Kurang jelas. 50 orang. Oh, 50. Okey, saya salah sebutlah tadi. Okey, 50. maaf. Okey, kita akan dapat 50 orang pemain di mana Yong Wei menggunakan kaedah pendaraban silang. Betul Yong Wei? Betul? Saya guna kaedah kadaran. Okey, Yong Wei gunakan kaedah kadaran. Okey, cuba tayangkan. Ada tak saya nak lihat sekali lagi kaedah kadaran Yong Wei? Okey, tepat sekali. Okey, nampak tak Mira? Okey, walaupun macam saya, okey, yang seperti yang murid-murid nampak dekat kaca TV, saya gunakan kaedah pendaraban silang. Okey, manakala Yong Wei menggunakan kaedah kadaran. Okey, macam saya bagi tahu tadi, mana-mana kaedah pun yang penting kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 50 orang pemain. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan contoh yang kedua, Mira. Boleh, cikgu. Tetapi sebelum itu, berapa ganjaran untuk Yong Wei, Oh, cikgu? lupa tadi. Okey, Yong Wei dapat 5 bintang. 5 bintang untuk Yong Wei. Tahniah. Baiklah, untuk soalan yang kedua. Okey. Soalan kedua, kita ada... Okey, saya akan bacakan soalan. Silakan, cikgu. Okey, dalam ujian segak semasa waktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Berapa kali tekan tubi yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Okey, murid-murid kena andaikan Amir boleh melakukan senaman tekan tubi pada kadar yang sama. Murid-murid boleh cuba jawab. Boleh cuba jawab. 3,000 bersamaan dengan... sama-sama itu Mira pun cuba untuk jawab, cikgu. Betul Mira. Okey. Ini jawapan saya. Bagaimana kawan-kawan saya? Ada yang dah siap ke?
Okey, nampaknya macam ada yang dah siap. Kalau tadi Yong Wei menggunakan kaedah kadaran. Betul cikgu Ada tak kawan lain yang ingin kongsikan jawapan mereka yang menggunakan kaedah yang berbeza? Kita ada 3 kaedah. Mungkin ada kaedah unitary ke? Ada tak murid-murid yang gunakan kaedah unitary? Ataupun gunakan kaedah yang sama seperti Yong Wei pun tak apa kan, Mira? Boleh juga ya. Siapa yang nak cuba jawab? Angkat tangan laju-laju. Kita ada Adlina. Alamak. Ada pun angkat tangan juga. Okay, kita bagi peluang dekat Adlina dulu sebab saya nampak Adlina yang lebih angkat, pantas sikit lebih pantas angkat tangan. Okey, Adlina, jawapan Adlina. Okey, jawapannya adalah bersamaan dengan berapa? 100 kali. Okey, jom kita bandingkan dengan jawapan saya. Okey, Adlina guna kaedah pendaraban silang seperti saya juga. Okey, 60 kali per dengan 3 minit. Okey, bersamaan dengan X. Okey, berapa itu kita nak cari nilai kadaran. Kita nak mencari nilai kadaran yang tidak diketahui. Okey, per dengan 5 minit. Okey, maka boleh dilihat di situ 60 kali kita darabkan dengan 5 minit bersamaan dengan 3X. Maka jawapannya adalah bersamaan dengan 100 kali. Okey, kalau dekat sini, okey, murid nak tulis 3 minit per 60. Okey, 3 minit. Okey, per 60. Okey, maka pastikan bersamaan dengan 5 minit. Okey, minitnya mesti berada di atas. Dan nilai kita nak cari tadi adalah berapa bilangan tekan to be kita letakkan di bawah. Okey, jangan silap. Okey, jika murid-murid silap letak nilai dekat situ, katakanlah murid letak dekat sebelah kiri minit per berapa dia punya kali tekan to be, bersebelahan sebelah kanan dia letakkan tekan to be dekat atas, minit dekat bawah. Maka nanti jawapan akan jadi salah lah. Baiklah, jadi jawapan Adlina tadi macam mana cikgu? Tepat tak? Tepat sekali. Kita bagi berapa ganjaran, Mira? Berapa cikgu? Kita bagi 5 bintang juga. 5 bintang untuk Adlina. Tanya. Okey, boleh kita teruskan soalan yang kedua? Boleh. Soalan yang ketiga, maaf Mira. Okey, soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni saya rasa saya dah tahu dah nak pilih siapa nanti. Nadwa kan? 2 kali dah Nadwa cuba angkat tangan. Okey. Boleh saya bacakan soalan? Silakan cikgu. Seorang peladang menanam 3 pokok cili per 0.5 meter persegi. Berapakah pokok cili yang boleh ditanam oleh peladang itu dalam suatu kawasan seluas 85 meter persegi? 3 pokok cili. Maksudnya 3 per 0.5 meter persegi. Ya. Sekarang kita nak cari berapa pokok cili yang dapat tanam oleh peladang tu, dia ada kawasan lebih luas, iaitu seluas 85 meter persegi. Macam mana kawan-kawan? Ada yang dah siap? Tapi kan cikgu, bila Mira tengok 3 soalan yang cikgu kongsikan ni, betul lah macam cikgu katakan tadi, kaedah penerapan nampaknya lebih mudah. Betul. Dia terus kita nampak jalan kerja dia, betul tak Mira? Kaedah penerapan terus kita darab dengan silang. Kalau kita gunakan kaedah kadaran, kita kena fikir, oh yang sebelah ni nak darab dengan berapa yang nak jadikan sama? Ya, betul. Cuma awas bila kita lakukan penerapan silang macam cikgu Ami tekankan tadi, unitnya di sebelah kanan dan di sebelah kiri kena sama. Tepat sekali. Jirannya kena sama cikgu Saya patut bagi 5 bintang juga untuk Mira hari ni. Terima kasih. Macam mana kawan-kawan? Ada yang dah siap? Nadwa? Okey. Nadwa dah senyum dah tu. Silakan Nadwa. Okey, kita bandingkan dengan jawapan yang kita dapat. Okey, berapa Mira jawapan berapa Nadwa? Jawapan Nadwa berapa? 510 batang pokok. Okey, 510 batang pokok, sama seperti jawapan saya. Nadwa juga gunakan kaedah pendaraban silang, betul? Tak, cikgu, saya menggunakan kaedah kadaran. Sama. Okey. Cuba tayangkan sekali lagi, saya nak lihat jawapan Nadwa. Okey, Nadwa gunakan kaedah kadaran. Okey, di mana dia nak mencari 0.5 meter persegi. Nadwa darabkan dengan berapa tu Nadwa?
170. Okey, Nadwa darabkan dengan 170 untuk mendapatkan nilai 85 meter persegi. Okey, jadi dekat bawah pun 3 pokok darabkan dengan nilai yang sama, maka Nadwa akan dapat jawapannya adalah 510 batang pokok. Okey, saya harapkan Nasrullah, Yongwei dan juga Alina pun mendapat jawapan yang sama. Betul tak? Sama semuanya? Sama tak semuanya? Okey, tak anggut tu tandanya dapat jawapan yang samalah. Ya, jadi jawapan yang tepat untuk Nadwa berapa ganjaran? Kita bagi 5 bintang juga. Wah, 5 bintang untuk Nadwa. Tanya. Nampaknya cikgu, murid-murid kita berjaya jawab ketiga-tiga soalan yang diberikan dengan kaedah yang berbeza. Betul, tepat sekali. Okey, jadi macam saya tekankan sekali lagi, okey, pilih satu kaedah yang dirasakan bersesuaian dengan soalan dan juga bersesuaian dengan dan juga selesa, murid-murid selesa. Okey, kalau kita rasa macam unitari itu lebih selesa, maka kita boleh teruskan dengan kaedah unitari. Yang penting, okey, mana-mana kaedah pun kita akan dapat nilai yang kita nak cari dalam suatu kadaran. Baiklah, jadi harapnya kawan-kawan saya jelas 3 kaedah yang Cikgu Amin dah tekankan tadi, iaitu kaedah unitary, kaedah kadaran dan juga kaedah pendarapan silang. Kita nak berhenti berehat seketika Cikgu. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Cikgu Amin nak tahu apa pula Cikgu nak kongsikan untuk murid-murid lebih faham dan mahir dalam mata pelajaran kita pada hari ini. Kita nak berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana.